Bani Israel. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan sekalian, apa yang dimaksudkan dengan anak lembu yang disembah oleh Bani Israel, yang tu Allah sebut al-ijlu, ijlan jasadan lahu khuwar. Ijl tu anak lembu. Jadi yang Bani Israel sembah ialah anak lembu. Cerita yang dalam suratul Baqarah ni bukan pasal anak lembu tu, pasal sapi betina yang ditinggalkan oleh orang yang soleh ini kepada anak dia, dan anak dia dapat manfaat daripada sapi betina tu dengan harga yang berganda. Asal dia 3 dinar ataupun 36 ringgit. Naik harga dia kepada 10 kali ganda kulit lembu itu emas. 10 kali ganda kulit sapi betina itu emas. Daripada 3 dinar kepada 10 kali kulit sapi betina itu emas. Jadi yang tu, yang kita kata hari itu ni, tajuk-tajuk besar dalam suratul Baqarah tu banyak. Tajuk puasa, tajuk kiblat, tajuk haji umrah, ayatul kursi. Ayatul kursi itu satu ayat yang paling agung sekali dalam Al-Quran. Ayat kursi itu kalau mai jin nak kacau kita, baca ayat kursi itu, dia lari selerak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak minta kepada Nabi Muhammad supaya letakkan nama surah itu Suratul Kursi. Tak letak juga surah tu Suratul Saum, surah Ramadan dan sebagainya. Jadi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik perhatian kita kepada kisah sapi betina ni. Bagaimana bapa tu seorang yang baik, yang membahagikan hartanya 3 bahagian, yang membahagikan masa malam dia tu kepada 3 bahagian, dan bagaimana bila dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah terima dan jaga sapi betina tu sampai anak dia dapat manfaat daripada sapi betina tu. Mungkin hak itulah yang Tuhan nak tarik perhatian kita. Bukan semua yang baca suratul Baqarah tu boleh nampak apa yang Allah nak tarik perhatian kita kepada surah tu. Nak habaq kepada kita kalau serah diri kepada Allah ni memadai bagi Allah. Hari itu ada yang dalam radio saya sebut cerita Imam Ja'far As-Sadiq, imam yang ke-6 daripada 12 imam yang jadi pujaan orang-orang Syiah. Imam Ja'far orang sunnah tu yang pelik dia tu. Kalau Imam Ja'far tu Syiah, cerita lain. Imam Ja'far tu Sunni, keturunan Rasulullah SAW, ulama besar, ramai tuk-tuk guru mazhab yang belajar jadi anak murid kepada Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni meninggal tahun 148 Hijriah. Dia ni jadi tuk guru kepada Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, jadi tuk guru kepada Malik bin Anas, Imam Maliki. Dikatakan dia dalam kelas dia tu dia mengajak anak murid dia. Saya dapat berita ni daripada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama masa kini Mesir yang meninggal tahun 1998 Masihi. Dalam sesi pengajian saya dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi,
seorang yang ulama masa kini yang masyhur, ramai yang jadi murid kepada dia, berjaya semua. Saya lah yang kurang bernasib baik kerana tak sempat, orang kata, nak minta dia doa kepada saya jadi macam dia. Sebab selalu pergi tu, selalu lepas belakang. Kelas dia tu, kita duk kata pengikut di sini Masjid Sultanah Bahiyah ramai banding dengan masjid lain. Tapi kalau banding dengan Masjid Husain, Masjid Nafisah, Sayyidah Nafisah, orang kata tek kuku lah. Yang ada malam ni tak ada 1/1000 masjid tu penuh bila main nak mengaji dengan Syekh Syarawi. Ramai sungguh anak murid, driver bas, driver teksi, orang yang cuci longkang pun mengaji kat dia. Jadi dikatakan masa itulah yang dia habaq kepada saya. Dia kata Imam Ja'far As-Sadiq ini adalah seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia seorang ulama dan terkenal mazhab dia ni dengan mazhab Al-Ja'fari. Orang Syiah punya jahat bila dikatakan mereka dikecam dengan Syiah tu, nama mereka tu jadi tak elok, mereka berselindung dengan mazhab Al-Ja'fariyah, supaya orang ni tak nampak kesalahan mereka ataupun tak nampak apa yang di sebalik nama tu, dikatakan Al-Ja'fariyah. Jadi saya sempat tulis daripada Syekh Syarawi bahawa Imam Ja'far As-Sadiq bagi tahu kepada murid-murid dia. Dia kata seseorang manusia berada dalam keadaan ketakutan, tetapi kenapa dia tak baca ayat Quran hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ayat 173 surah Ali Imran, 173 surah Ali Imran. Imam Ja'far As-Sadiq ni kata, pasal aku tengok Allah menyusuli ayat itu, berikutan ayat itu, Allah sebut fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Makna dia, setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun. Pasal apa orang yang ada dalam ketakutan ni tak guna ayat ni, hasbunallah wa ni'mal wakil? Pasal Allah sebut lepas dia tu bagian-bagian ni. Makna dia, Imam Ja'far As-Sadiq, Tuhan bagi nur ilmu tu, ilmu diberikan kepada Ja'far untuk menyatakan sedemikian kepada hadirin, anak murid dia. Anak murid dia catat benda tu sampai kepada Syekh Syarawi. Syekh Syarawi ajak, saya dapat tulis, saya menyampaikan banyak tempat dah lah, tapi kerana anak jemaah sini tak sempat dengar, dia sempat dengar dalam radio, tak ada nak tulis. Ni pun tak tulis juga. Saya lagi duk minta lagi. Boleh ingat? Okey. Jadi balik kepada surah Ali Imran, cari ayat 173 dan 174 jawapan dia. Makna dia, bila kita berada dalam keadaan ketakutan, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil.
Kemudian dikatakan orang yang berada dalam keadaan susah hati, duka cita, katalah hutang keliling pinggang, takut orang mai duk cari, susah hati satgi depa mai minta hutang aku, dah lah tak ada duit kan, susah hati tu, duka cita tu. Maka dikatakan Ja'far as-Sadiq ini kata kepada anak murid dia, kenapa orang yang dalam susah hati duka cita ni tidak mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ayat 87 surah Al-Anbiya. Kerana dia kata, aku lihat ayat susulan dia berikutnya, ayat 88 suratul Anbiya, Allah berfirman, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nujjil mu'minin. Apa makna dia? Maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya, dan sebagaimana yang menyelubunginya, dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami, yakni Allah. Jadi pasal apa kita bila dalam susah hati kita tak baca ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin? Sebab ayat ni dibacakan oleh Nabi Yunus alaihi salam semasa berada dalam perut ikan. Dahlah perut ikan tu gelap, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan malam, 3 kegelapan tu. Susah hati tak? Susah. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita duduk dalam penjara dengan orang yang ramai, makan minum disediakan, tak rasa sangat penjara tu. Tapi kalaulah mereka ambil kita duduk sorang-sorang, tak nampak cahaya, duduk dalam gelap, sakit jiwa, boleh jadi gila, sehari tak cakap dengan orang. Duduk ramai-ramai tu boleh sembang, boleh melawak, boleh apa, duduk dalam penjara, tapi seronok jugalah, makan free apa semua, tidur free, tak gaduh bayar apa, ada kawan-kawan pula boleh sembang. Tapi kalau duduk sorang-sorang, jangan kata 10 hari, sehari tak boleh tahan. Sehari kita duduk dalam penjara yang sorang-sorang, gelap, tak nampak dunia, tak nampak cahaya, sakit jiwa. Nabi Yunus duduk dalam 3 kegelapan, bukan kata penjara, 3 kegelapan, dalam perut ikan, tak tahu dia nak jadi apa. Dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa Tuhan kata? Fastajabna lahu wa najjaynahu. Kami kabul doa dia, kami selamatkan dia daripada kesusahan hati dia tu, kami selamat. Wa kadzalika nunajjil mu'minin, demikian juga kami akan selamat orang yang beriman. Makna dia, yang ni bukan satu benda yang khusus kepada Nabi Yunus, dia terbuka kepada semua orang yang beriman. Siapa orang beriman ada dalam susah, kata hak tu, Allah kabul, akan lepaskan dia. Kemudian yang ketiga ialah dikatakan orang nak buat naya, orang merancang jahat nak buat naya kepada orang tu. Allah sebut dalam surah Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerah diri aku kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat akan keadaan hamba-hambanya. Ja'far Sadiq kata, kerana ayat susulan, ayat berikutnya Allah berfirman apa? Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab.
Apa makna dia? Dengan keikhlasan dan penyerahan diri Nabi Musa kepada Allah, maka dia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka, dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab siksa yang seburuk-buruknya. Tenggelam tu lah. Jadi dia kata, bila kita takut orang nak buat jahat kat kita, merancang jahat kepada kita, kenapa kita tak guna ayat tu? Kerana Allah sebut selepas dia begitu-begitu. Jadi hak itulah yang saya sampaikan di merata tempat. Sini tak tahu, saya tak habaq lagi tu. Jadi anak jemaah sini dengar dalam radio, dia tak sempat tulis, dia minta bagi tahu lain. Okey. Jadi tadi ni kita kata sapi betina ni bukanlah anak lembu yang disembah oleh Bani Israel. Sapi betina ni cerita lain. Keutamaan suratul Baqarah. Imam Ahmad, bila kata Imam Ahmad, makna dia Ahmad bin Hanbal, yang meninggal tahun 241 Hijriah. Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasai. Makna dia berapa orang tu? 1, 2, 3, 4 orang. Itu kita habaq dah. Biasanya kitab-kitab sahih adalah 6 orang. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, Tirmizi, Abu Daud. Di sini Muslim ada, Tirmizi ada, Nasai ada. Dan kita habaq dah itu bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal, kenapa dia tidak masuk dalam kumpulan kitab hadis sahih yang 6? Kerana Imam Ahmad bin Hanbal dia bukan meriwayatkan hadis, dia adalah meriwayatkan hidup orang. Makna dia ensiklopedia tentang orang, biodata orang. Dia kenal orang ni, lahir tahun ni, mati tahun ni, dia ni orang sekian. Dia ni pernah meriwayatkan hadis begini. Jadi asal dia tu bukan kitab hadis, dia kitab biodata. Jadi dia tak masuklah dalam 6 kitab tu. Tapi kenapa Ibnu Katsir ini dia banyak ambil daripada Imam Ahmad bin Hanbal? Sebab Ibnu Katsir dengan Imam Ahmad bin Hanbal adalah sehaluan dari segi akidah. Imam Ibnu Katsir kita tahu dah dari segi fiqh dia mazhab Syafi'i. Tapi dari segi akidah dia akidah salaf, sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu dia ambil pendapat dia juga masuk dalam kitab dia. Suhail bin Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal apa ulama kita ni seperti Ibnu Katsir, bila dia nak bawa berita hadis daripada Rasulullah, dia sebut nama orang tu. Kerana dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, pahaman dia laulal isnad laqala man qala. Apa maksud dia ni? Kalau tak kena ada sanad, nescaya siapa ingin kata sesuatu dia boleh kata. Kalau tak kena sanad, sanad ni mana berita ni siapa bawa? Sahal atau Suhail bin Saleh. Dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada ayah dia. Ayah dia ambil daripada siapa? Daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah daripada Rasulullah lah. Abu Hurairah lah yang paling banyak
hadis daripada Nabi 5,000 lebih. Tu orang Syiah tak suka Abu Hurairah. Pasal apa? Sayyidina Ali baru 500 hadis. Yang daripada kecil sampai besar 586 hadis lah. Abu Hurairah tu tak sempat 4 tahun boleh 5,600 hadis daripada Rasulullah. Dia kata tak masuk akal. Dia kata ke Abu Hurairah macam-macam, tapi kata tu menambahkan pahala Abu Hurairah lagi tinggi makam dia tu. Kalau tak ada sanad ni, siapa nak kata apa dia boleh kata. Cuba kita tengok hadis-hadis Syiah. Hadis-hadis Syiah tak ada sanad, terus lompat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daklah hang tu tahun 300 Hijriah, Al-Kulaini tu. Hang kata daripada Rasulullah SAW. Bila yang jumpa? Nabi mati 11 Hijriah. Engkau hidup zaman 300 Hijriah. Selang berapa tahun tu? 200 lebih. 290 tahun lebih. Macam mana boleh dapat hadis terus daripada Rasulullah? Tak ada sandaran tu. Tu nak beza dia. Kerana itu orang ahli sunnah mereka ada sanad. Hadis tu bila mereka nak habaq, mereka ada sanad. Apa penting sanad? Bila dia sebut orang tu ada riwayat hidup dia. Macam Suhail bin Saleh, ada orang tu ada hidup zaman sekian-sekian. Pak dia tu hidup zaman apa? Zaman sekian-sekian. Jadi orang tu wujud. Tapi kalau orang yang tak ada sandaran, dia kalau orang tanya siapa yang riwayat hadis ni, dia boleh reka. Tapi bila dia reka tu, kita katalah dia kata Alauddin bin Abu Bakar. Orang cari dalam sejarah tahun berapa? 200 Hijriah. Alauddin Abu Bakar ada tak tahun 200 Hijriah tu? Cari-cari tengok tak ada pun. Hampa buat main daripada mana orang ni sampai tak ada ni? Yang tu nak habaq kepentingan sanad ni. Jadi dia ni membawa berita kepada kita bahawa Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum quburan fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Hadis ni penting tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita dalam masyarakat Melayu kita ni ada lagi manusia yang guna sihir. Dia pergi duduk jumpa bomo siam dan sebagainya. Sihir makna dia menggunakan syaitan. Syaitan ni, itu saya dengar dalam radio siapa atau habaq, bangsa yang ketiga. Tak kena dah tu. Kita semua ni makhluk Allah ni,